Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini, cikgu ingin berkongsikan tentang pendidikan pencegahan dadah sempena sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan SK Seksyen 6. Untuk makluman murid-murid, sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan akan disambut pada setiap tahun pada 19 Februari pada setiap tahun. Jadi kita ada beberapa hari lagi untuk menyambut Hari Anti Dadah Kebangsaan. Jadi pada sesi pertemuan ini, cikgu ingin berkongsikan sedikit pengenalan tentang program pendidikan pencegahan dadah. Pada slot ini, cikgu akan kongsikan iaitulah berkenaan dengan pengenalan tentang jenis-jenis dadah yang boleh kita ketahui dan juga berkenaan dengan perubahan fizikal dan tingkah laku kepada penagih dadah. Mungkin kita melalui perubahan-perubahan ini kita dapat kenali sama ada individu tersebut adalah penagih ataupun bukan, ya. Baik, terdapat beberapa jenis dadah yang boleh kita ketahui, iaitu antaranya ialah opiat, ketum, stimulan, ganja, inhalant, halusinogen dan depressant. Ni cikgu tak tahu nak sebut macam mana ni. Depressant, lebih kurang lah kan. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu jenis-jenis dadah yang terdapat di skrin ini. Yang pertama, opiat. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan dadah jenis opiat. Okey, opiat juga dikenali sebagai candu ataupun heroin, morfin, kodein, iaitu ubat batuk. Antara lainnya nama jalanan dia seperti black stuff untuk candu, opium, medet dan tar. Ini biasanya penagih-penagih dadah kalau dia sebut perkara sebutan macam ni, dia tahulah bahawa ini adalah sejenis dadah jenis opiat. Antara yang lainnya morfin, M-white, powder, monkey, mopo, pok-teh, fit, gun, tepung dan sebagainya. Murid-murid boleh tengok dekat nama jalanan ni. Inilah nama-nama yang dikenali dalam kalangan penagih dadah. Okey, maklumat asas tentang dadah jenis opiat ini ialah campuran daripada biji popi. Opiat berasal dari candu ataupun opium yang diperolehi dari sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai Papaver somniferum. Ini nama saintifik ni. Diasingkan dan diproses menjadi morfin dan seterusnya kodein. Okey. Jadi apa kesan pengambilan opiat? Antaranya ialah penyalahgunaan opiat mengakibatkan jangkitan penyakit seperti HIV ataupun AIDS, kegagalan jantung, pernafasan terhenti, radang hati, hepatitis B, C, kemurungan, halusinasi, kecelaruan mental dan sindrom penarikan yang teruk seperti kekejangan otot dan sendi. Jadi dadah macam ni dia boleh merosakkan saraf, otak dan juga boleh mengakibatkan penyakit yang boleh berjangkit melalui darah. Mungkin kegunaan dia menggunakan suntikan. Jadi penyakit-penyakit seperti HIV, hepatitis B ni mudah untuk berjangkit apabila berlakunya pertukaran jarum. Okey, yang seterusnya dadah jenis ketum. Ini mungkin murid-murid biasa dengar, banyak selalu keluar di berita, iaitu ketum ni ialah pokok mala hijau, daun berwarna hijau tua berkilat, bunga kuning kecil. Cikgu lupa nak Google, mungkin boleh letak gambar kat sini kan, tak apa, murid-murid boleh Google sendiri di Google search untuk tengok macam mana rupa daun ketum tu. Dua jenis daun bertulang, satu berwarna merah dan yang satu lagi berwarna putih. Dikatakan mempunyai kesan halusinogenik yang lebih kuat. Ataupun nama jalanannya dalam kalangan penagih ketum ni dia orang sebut sebagai koroi ataupun biak. Kalau sebut ni penagih dia tahulah bahawa itu bermaksud dadah jenis ketum. Maklumat asas. Nama saintifik pokok ketum iaitu Mitragina speciosa Koch. Nama saintifik dia. Suatu ketika dahulu ianya banyak digunakan sebagai ubat tradisi untuk merawat penyakit.
Ya, mungkin satu ketika dulu ketum ni dia merupakan herba, ya, tetapi mungkin pada masa ini disalahgunakan dan dicampur dengan bahan-bahan kimia yang lain. Jadi akhirnya dia diklasifikasikan sebagai salah satu daripada penyalahgunaan ketum ataupun dadah juga, ya. Okey, kesan pengambilan ketum penyalahgunaan ketum biasanya dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan beracun seperti ubat nyamuk ke dalam air ketum dan kemudiannya diminum, seperti mana cikgu terangkan tadi. Jadi penyalahgunaan ini mengakibatkan hilang kawalan diri, rasa bosan dan malas, kurang sensitif terhadap kesakitan fizikal dan emosi, anak mata menjadi sempit, rasa loya, mulut menjadi kering, kerap kencing, hilang selera makan, sembelit dan insomnia. Ni antara kesan-kesan lah daripada pengambilan ketum ini. Okey, yang seterusnya dadah jenis stimulan, ataupun jenis-jenisnya amphetamine, methamphetamine ataupun MDMA. Ini kita just kenal je lah, ya. Cikgu pun kurang biasa mendengar perkataan-perkataan ni. Jadi nama jalanan dia seperti amphetamine ni penagih-penagih sebut juga sebagai kuda, WY, Yaba ataupun methamphetamine, ais, syabu, sejuk, batu. Ini nama-nama lain dia. MDMA, ecstasy goyang. Ini lebih kepada berbentuk pil ni cikgu rasa, ya. Jadi maklumat asas dia, stimulan ni merupakan dadah, sekumpulan jenis dadah perangsang yang bertindak ke atas sistem saraf pusat dan central nervous system, ya. Merupakan jenis dadah sintetik yang dihasilkan melalui tindakan bahan-bahan kimia. Okay. Jadi kesan pengambilan dadah jenis ini ialah mengakibatkan kehilangan selera makan, sentiasa mengalami perubahan mood, insomnia. Insomnia ni dia susah nak tidur. Tekanan darah tinggi, tingkah laku ganas, meningkatkan keinginan seks, cenderung membunuh diri, kerosakan pada otot, buah pinggang, hati dan jantung. Okay, jadi dia boleh merosakkan saraf. Seterusnya ialah dadah jenis ganja ataupun jenis-jenisnya seperti cannabis herba, resin getah cannabis, hashish charas, minyak hashish. Okay, murid-murid boleh tengok dekat skrin. Cikgu just baca je ni. Okay, nama jalanannya juga disebut. Ganja ni juga orang panggil sayur. Mungkin ni istilah yang digunakan oleh penagih supaya tak dikenali oleh orang lain kan, jadi disebut sayur. Tapi kalau dia orang sebut antara kalangan ni orang, dia orang tahulah sayur tu ganja. Dimba disebut sebagai dam, hashish disebut sebagai marijuana, kif sebagai cannabis. Okay. Jadi maklumat asas dia, nama saintifik tumbuhan ini ialah Cannabis sativa. Ini merupakan sejenis tumbuhan yang didapati tumbuh melia di banyak tempat. Ia juga dikenali sebagai marijuana dan dikatakan berasal daripada Portugis, iaitu marijuango, yang bermaksud bahan memabukkan. Okay. Apa kesan pengambilan ganja? Pengambilan ganja yang kerap dalam jangka masa yang panjang menyebabkan daya ingatan dan kebolehan berfikir terjejas. Akhirnya pengguna ganja menjadi malas dan antisosial. Ini kesan-kesan dia lah. Biasanya dia dibalut dengan seperti rokok daun tu dan dihisap. Itu tentang ganja. Seterusnya inhalant. Okey, pengenalan tentang inhalant ni ialah sejenis dadah yang diambil melalui cara sedutan. Kalau kita tengok jenis-jenis dia seperti pelarut ataupun cecair, aerosol, bahan gas, bahan nitrik. Okay. Jadi maklumat asas dia ialah bahan kimia yang mengandungi bahan psikoaktif yang dihasilkan daripada pelarut organik dan bahan meruap, juga dikenali sebagai bahan hiduan atau sedutan yang mudah meruap. Ia dihidu atau disedut untuk menimbulkan kesan psikoaktif atau merangsang perubahan minda. Okay. Kita tengok kesan pengambilan dulu. Penyalahgunaan inhalant mengakibatkan kesan buruk, serta-merta dan juga jangka panjang. Kesan serta-merta adalah berhalusinasi, rasa mual, pening, nafas tidak sekata, terhuyung-hayang, emosi kurang stabil dan kehilangan deria sakit. Kesan jangka panjang seperti kerosakan sel otak dan organ utama, gangguan penglihatan, sakit jantung dan kematian mengejut. Jadi inhalant ni mudahnya seperti penagihan gam lah. Dia cecair gam tu, diletakkan dalam plastik dan sedut. Dan ini mengakibatkan kerosakan saraf otak. Jadi bila dah dia sedut bahan yang kimia yang terlalu kuat tersebut, maka dia pun boleh menjadi khayal.
dia jadi apa? Dibuai-buai seperti berada di kayangan. Tapi sebenarnya otak dia sedang rosak. Okey. Okey, itu inhalant Seterusnya hallucinogen. Okey, jenis-jenisnya seperti LSD ataupun lysergic acid diethylamide, mescaline, DMT, psilocybin dan psilocin, PCP. Ini agak saintifik sikit. Dia punya sebutan jenis-jenis dia ataupun ketamine. Ketamine ni biasa kita dengar. Jadi maklumat asas dia ialah hallucinogen ni sejenis dadah asli dan sintetik yang mengubah pencerapan deria, sensory perception dan pandangan visual, menyebabkan halusinasi sehingga amat susah membezakan antara yang benar dan yang tidak benar. Okay. Kesan pengambilan. Penyalahgunaan halusinogen mengakibatkan kurang pertimbangan dan koordinasi yang boleh menyebabkan risiko kecederaan yang tinggi, tingkah laku yang ganas, paranoia dan kerisauan yang melampau. Itu adalah kesan dia. Halusinasi ini yang seperti kita ni berada dalam dunia khayalan. Rasa macam berada di tempat yang indah, padahal dia berada di bangunan yang buruk ataupun di dalam hutan. Tapi dia rasa macam dia berada di satu tempat yang indah, berkhayal dan sebagainya. Okey, seterusnya dadah jenis di present. Sebut di present lah, saya tak tahu macam mana nak sebut istilahnya dengan betul kan. Okey, antaranya ialah ubat depression, alkohol, GHB ataupun ketamine. Okay, nama jalanan dia seperti Aramin 5, Rohimpol, Valium, Upjohn. Ini nama-nama yang dikenali sebagai dalam kalangan penagih lah. Okay, alkohol, berbagai jenis bir dan wine dan minuman keras lain, GHB. G. Grievous Bodily Harm, liquid ecstasy. Okay, maklumat asas dia merupakan kumpulan dadah depression, penekanan merupakan sejenis dadah yang bertindak terhadap sistem otak sehingga membuatkan seseorang itu tidak sedarkan diri bila diambil secara berlebihan. Dalam bidang perubatan, dadah jenis ini digunakan sebagai ubat penenang, meredakan kesakitan dan untuk tidur lena. Salah satu dadah yang disalahgunakan. Pengguna depression akan berasa khayal, peluh berlebihan, keresahan yang melampau, kemurungan, cenderung untuk membunuh diri dan psikosis. Dos yang berlebihan boleh menyebabkan pernafasan terhenti dan mengakibatkan kematian. Okay, sebelum kita masuk yang seterusnya, cikgu nak buat kesimpulan sikit, iaitu dadah ni kalau kita ketahui bahawa ianya merupakan salah satu bahan dalam perubatan, tetapi apabila disalahgunakan dan dicampur dengan bahan-bahan kimia yang lain, maka ia menjadi suatu bahan yang memudaratkan, ataupun bila diambil secara berlebihan, overdose, maka dia menjadi bahan yang boleh merosakkan badan kita balik. Pada asalnya ia adalah digunakan dalam sudut perubatan, tetapi bila disalahgunakan, sebab itu ia disebut sebagai penyalahgunaan dadah. Bila disalahgunakan, maka akan merosakkan diri. Okey, cikgu nak kongsi juga cara macam mana kita nak kenal pasti penyalahgunaan dadah perubahan dari sudut perubahan tingkah laku. Satu lagi nanti perubahan fizikal. Dari sudut perubahan tingkah laku, yang ini boleh kita tengok dalam kalangan kawan-kawan kita. Sekiranya ada perkara-perkara ini, mungkin kita boleh memberi nasihat ataupun mengadu kepada mereka-mereka yang boleh membantu seperti guru ataupun ibu bapa. Biasanya penagih dadah ni ataupun dalam kalangan apabila murid-murid itu mula terjebak dengan penagihan dadah, maka pencapaian akademik dia semakin menurun. Dia dah tak rasa seronok ataupun tak bermotivasi untuk mencapai kejayaan dalam akademik. Bagi dia kehidupan dia adalah dadah itu sendiri. Bukan lagi akademik yang akan menjamin masa depan dia. Tapi bila dia menagih dadah, maka pencapaian akademik dia semakin menurun. Seterusnya, sekiranya peralatan menghisap dadah dijumpai bersama pelajar, maka ini kita kena laporkan kepada pihak tertentu untuk menyelidiki dari mana dia dapat peralatan ini dan apakah tujuan dia menyimpan peralatan ini.
Jadi sama ada mungkin dia terlibat dengan dadah. Bila ada pelatan ni mungkin dia terlibat dengan dadah. Jadi bila kita buat aduan, kita boleh bantu dia sebelum menjadi parah. Seterusnya kita tengok kawan kita ni dia mula bergaul dengan penagih dadah. Mungkin kita kenal seorang orang yang dia kawan tu, seorang yang dikenali sebagai penagih, asyik keluar masuk kena tangkap dan sebagainya. Kita tengok kawan kita ni mula dah berkawan dengan dia. Jadi ini kita kena bantu dia. Dan kita kena laporkan kepada pihak tertentu. Bila kita tengok kawan kita ni mula bergaul dengan penagih dadah. Yang ketiga, orang yang terlibat dengan penagihan dadah ni juga suka mengasingkan diri daripada kawan-kawan sekolah. Sebab apa? Sebab bila dia menagih dadah, maka diri dia tu akan berlaku beberapa perubahan diri. Jadi mungkin kawan-kawan ni dia suka bertanya, kenapa nampak kurus, kenapa mata nampak merah, kenapa nampak tak terurus. Jadi dia rasa macam semakin hari kalau dia masih berkawan lagi dengan kawan-kawan, mungkin rasa dia akan terbuka. Maka dia mengasingkan diri daripada kawan-kawan sekolah yang lain. Jadi kalau kita tengok adalah kalangan kawan kita yang dulu mesra, baik dengan kita, dengan kawan-kawan, tapi bila sampai satu masa dia asyik mengasingkan diri, maka kita kena cubalah ambil berat. Dan mungkin kita boleh membantu dia di peringkat awal sekiranya kita ambil berat. Seterusnya, penagih dadah juga lebih mudah terlibat dengan pelanggaran disiplin sekolah secara kerap. Ini dia dah jadi kurang adab ataupun something ataupun suka ponting. Mak ayah dia ingat dia ke sekolah tapi dia melencong ke hutan, melepak dengan kawan-kawan dia, menagih dadah dan sebagainya. Jadi penagih dadah ni salah satu ciri dia, perubahan dia suka melanggar disiplin sekolah secara kerap. Seterusnya, penampilan diri yang semakin merosot. Kawan kita ni dulu kita nampak dia kemas rambut sikat, baju pun bersih, tapi sekarang ni kita tengok dia rambut pun dah tak terurus, baju pun selekeh, bau badan pun berbau. Jadi kita kena cuba tanya kawan kita kenapa berlakunya penampilan diri yang semakin merosot. Mungkin jika betul dia terlibat dengan dadah, mungkin kita dapat bantu dia di peringkat awal sebelum kawan kita ni menjadi rosak. Kemudian perubahan sikap secara mendadak. Jadi bila dia seronok dapat dadah tu, bila dia tak dapat dadah, tak ada duit nak beli, jadi dia boleh menjadi panas baran. Mungkin juga boleh memukul orang lain. Sebab apa? Sebab ketagihan tu menyebabkan dia badan dia memerlukan dadah secara segera kan. Tapi dia tak ada duit, maka dia jadi panas baran dan sebagainya. Sebab itu kita dengar ada yang bertindak luar kawalan, sanggup pukul mak dia, ayah dia. Sebab apa? Sebab nak duit untuk beli dadah. Cikgu ada kisah. Tapi mungkin cikgu akan ceritakan di hujung slot ini ataupun di sesi yang akan datang tentang penagih dadah yang sanggup pukul mak dia semata-mata nak duit untuk beli dadah. Akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Dia di saat kematian dia tu dia susah nak mati. Kemudian bila kita tengok kawan kita ni asyik pergi ke kawasan tersorok atau terpencil secara kerap, mungkin dia dah mula terjebak dengan dadah seperti rumah terbiar, hutan dan sebagainya. Itu perubahan tingkah laku. Baik, kita tengok beberapa perubahan fizikal yang kita boleh dapati pada penagih dadah ini. Ini cikgu buat dalam satu slide saja. Kita just go through je. Antaranya seperti mata merah, anak mata mengecil, gigi rongak, kesan terbakar di mulut atau jari, hidung kerap berdarah, bau badan busuk, badan kerap menggeletar, percakapan tidak lancar, selera makan atau corak tidur berubah, terdapat kesan suntikan. Ini antara perubahan-perubahan yang dapat kita lihat pada fizikal seorang penagih dadah. Jadi kita boleh syak lah. Peringkat awal tu kita boleh syak sekiranya kita lihat perubahan ini dalam kalangan mereka yang ada di sekeliling kita, mungkin kita boleh adukan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk kita periksa adakah betul tanda-tanda ini menandakan dia tu mula menagih dadah ataupun sebaliknya. Mudah-mudahan kita dapat membantu dia
di peringkat awal supaya tidak terlibat dengan lebih jauh dan akhirnya memudaratkan, merosakkan hidup dia. Okey. Jadi ini merupakan slide yang terakhir ya. Jadi seperti yang cikgu janjikan tadi, cikgu nak kongsikan satu kisah yang cikgu baca dalam satu majalah ya berkenaan dengan seorang penagih dadah ya. Jadi ada seorang lelaki ni dia mengalami masalah rumah tangga ya bila bergaduh dengan isteri apa semua. Kemudian dia bercerai, mungkin dia stres. Bila dia stres, dia mula terjebak dengan dadah. Jadi bila dia terjebak dengan dadah sampai satu tahap prestasi kerja merosot, jadi dia kena buang kerja dan akhirnya dia tak ada duit nak beli dadah. Bila dia tak ada duit, dia akan mencuri. Tapi dia tak curi barang orang. Bagusnya dia ni dia tak curi barang orang, cuma dia mencuri peralatan-peralatan berharga seperti rantai emas dan sebagainya milik keluarga dia. Ya, dia suka ambil rantai emas adik dia, mak dia, duit yang ada kat rumah tu dia ambil, dia beli dadah. Ni sampai satu tahap tu dia pukul mak dia. Sebab dia minta duit, mak dia tak bagi, dia pukul mak dia. Jadi sampai satu tahap bila dia dah dalam keadaan yang teruk disebabkan penagihan dadah, dia dimasukkan ke hospital dalam keadaan yang uzur, dia asyik menjerit. Dia asyik menjerit. Jadi adik yang jaga dia ni tanya kenapa dia menjerit. Rupanya dia sering nampak satu apa orang kata segerombolan manusia yang berpakaian seperti pahlawan memegang tombak nak baling tombak tu dekat dia. Dia berasa takut, sangat takut. Ni cikgu baca dalam majalah tu lah. Jadi si adik ni dia tahulah mungkin disebabkan dosa abang dia ni derhaka kepada mak dia, jadi Allah uji macam tu di saat hujung nyawa dia. Jadi adik ni minta mak dia maafkan abang atas kesalahan-kesalahan abang yang telah dilakukan sebelum ni. Jadi mak ni walaupun anak dia derhaka macam mana pun, dia tetap sayang pada anak dia. Jadi mak dia pun memaafkan anak dia. Jadi akhirnya si abang ni pun meninggal dunia. Ya. Jadi itulah salah satu daripada kisah pengajaran yang boleh kita ambil tentang keburukan sekiranya kita terlibat dengan najis dadah ini. Okey, jadi sama-samalah kita berusaha untuk elakkan diri kita, keluarga, masyarakat dan selamatkan negara kita daripada najis dadah ini. Ya, semoga dengan program pendidikan pencegahan dadah ini sedikit sebanyak memberikan kita maklumat penting dan membantu kita supaya menjauhkan diri daripada dadah. Jadi untuk sesi pada kali ini, cikgu rasa sekian di sini sahaja. Bertemu lagi pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.